sambungan perbahasan atas rundingan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Ahli-ahli yang berhormat, perbahasan itu disambung semula. Disambung sekarang, saya menjemput Yang Berhormat Senai untuk menyambung perbahasannya dengan memberi masa tak lebih 10 minit saja lagi. Terima Jemput kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat dan Sri Speaker kerana bagi saya 2 hari untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Dan isu yang saya akan bangkit adalah isu kawasan saya. Yang Berhormat dan Sri Speaker, saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa tempatan yang akhirnya menerima petisyen orang ramai untuk memintakan perhentian PAS di Pekan Senai. Isu ini adalah isu pertama yang saya bangkit selepas terpilih sebagai wakil rakyat untuk kawasan Senai. Saya berharap PBT boleh memaklumkan semua pengusaha bas agar mereka menggunakan perhentian bas yang baru demi meringankan kesesakan lalu lintas di jalan utama Pekan Senai. Selain itu, penguatkuasa perlu mengambil tindakan keras terhadap pengusaha bas yang tidak mengikut undang-undang. Seringkali bas berhenti antara 5 minit hingga 10 minit di perhentian bas Pekan Senai untuk mengambil lebih ramai penumpang. Dan ini adalah masalah yang saya saksikan sendiri. Ada sesetengah bas yang diusaha oleh syarikat bas tertentu berhenti sepanjang 5 minit atau 10 minit di tepi jalan atau di depan perhentian bas tunggu penumpang penuhkan bas sahaja. Saya tidak faham, walaupun ada orang bagi tahu ini adalah taktik-taktik bas tersebut kerana gaji pemandu bas mungkin tak cukup ataupun kira ikut berapa penumpang mereka ambil, iaitu pemandu bas berusaha sebagai teksi, tapi itu bukan teksi kecil, itu teksi besar, satu bas. Gaji atau komisen mereka ambil berapa banyak ikut berapa penumpang mereka boleh ambil, iaitu mereka tunggu selama 10 minit di tepi jalan sampai bas penuh mereka baru jalan. Dan ini menyebabkan satu masalah besar di Pekan Senai, kerana Pekan Senai adalah satu tempat ramai pekerja asing berkumpul, iaitu satu hub transit untuk mereka. Biasanya kat hari Ahad atau hari cuti mereka, ramai orang akan tunggu bas kat sana. Dan bas tertentu, bukan semua bas lah, bas tertentu sahaja akan tunggu kat sana, jadi kesesakan lalu lintas. Ini satu masalah yang amat teruk, khasnya pada hari cuti. Ini kerana saya nak bangkitkan isu ini di sini dan saya harap penguatkuasa boleh mengambil tindakan keras kepada syarikat bas tertentu ataupun pemandu bas tertentu. Yang Berhormat dan Sri Speaker, isu kawasan yang seterusnya terletak di sempadan 2 PBT. Saya baru menerima 2 aduan daripada pengusaha kilang Jalan Silong Jaya 2. Walaupun kawasan tersebut dirancang sebagai kawasan industri, keadaan jalan amat teruk sehingga mengusahakan lalu lintas kenderaan industri di situ. Mereka telah minta agar PBT menurap semula jalan tersebut. Namun permintaan mereka ditolak dari satu PBT ke PBT yang lain kerana kekeliruan dalam persempadanan. PBT yang baru dapat kawasan ini perlu ambil masa 1 atau 2 bulan lagi untuk mendapatkan kontraktor. Dan saya harap kalau ada persempadanan semula, mereka boleh maklumkan kawasan yang dikesankan. Baru mereka, khasnya pengusaha kilang atau penduduk-penduduk di sana, faham atau tahu mana PBT yang sebenarnya mereka perlu pergi buat aduan atau cari bantuan. Dan isu penyelenggaraan tantas pasar awam Senai utama.
Saya telah banyak kali bangkitkan isu penyelenggaraan pasar awam ini. Sebenarnya saya pun rasa amat sedih lah. Macam mana kita boleh menangani isu pasar awam ini? Kerana ini bukan pasar awam yang lama. Pasar awam Pekan Senai dulunya terletak di tepi jalan utama. Saya faham kenapa mereka nak pindah pasar awam itu ke pasar awam baru ini. Kerana lokasi pasar awam lama tu memang menyusahkan orang ramai, khasnya pengguna jalan raya. Tetapi selepas pindah ke pasar awam yang baru ini, penyelenggaraan tidak memuas hati. Dan ramai penjaja seringkali buat aduan terhadap lampu tiada, landai tidak bersih, dan sekarang masalah itu adalah tandas tidak boleh diguna kerana paip perbendungan itu sesak. Dan sudah sepanjang beberapa bulan. Bayangkanlah peniaga-peniaga kat sana. Tandas pun tak boleh guna. Macam mana boleh terus perniagaan mereka? Itu satu masalah. Walaupun itu pasar awam yang baru, tapi nampaknya sekarang sudah diabaikan. Ini satu masalah yang saya harap pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa mana-mana boleh ambil perhatian dan menyelesaikan isu ini untuk peniaga-peniaga dan juga penduduk-penduduk di sana. Senai sila Gulo. Okey. Yang berhormat dan Sri Speaker, isu terakhir saya ingin bangkit dalam Dewan Yang Mulia ini adalah isu mesin kuda. Pusat mesin kuda kembali lagi. Dan yang paling mengecewakan ialah pusat-pusat aktiviti judi ini telah diberi lesen oleh pihak berkuasa. Saya bukan kata kerajaan tempatan atau kerajaan negeri memberi lesen untuk orang buat aktiviti judi. Tetapi ada orang yang ambil lesen hiburan dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak diizin. Itulah saya ingin tahu. Pihak berkuasa yang mengeluarkan lesen hiburan itu adalah sudah semak apa jenis bisnes yang sebenarnya dilakukan oleh pemohon. Saya telah menerima terlalu banyak kes aduan ibu bapa ataupun suami isteri terhadap isu pusat judi haram ini. Tiap-tiap hari ada. Mangsa-mangsa pusat judi mesin kuda ini bukan satu kaum saja, malah melibatkan semua kaum. Kadang-kadang saya pun dengar ada penjawat awam yang terlibat dalam. Mereka jadi mangsa. Dan saya berharap pihak yang mengeluarkan lesen atau pihak yang sepatutnya menjalankan penguatkuasaan undang-undang akan mengambil tindakan segera. Jangan tunggu hingga generasi depan kita dicemari kegiatan judi haram ini. Sekian ucapan Senai. Senai berharap kerajaan negeri Johor akan memberi pertimbangan serius ke atas kesemua cadangan dan isu yang saya ketengahkan di atas. Sekian, terima kasih.